Manisnya kuih muih di hari ini. Tapi rasanya ada perkara yang lebih manis dalam hidup kita. Apa dia agaknya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat sekalian, mati tidak punya rumah, Allah tak marah. Mati tidak punya uang, Allah tak marah. Tapi kalau mati tidak punya iman, bagaimana ya? Itulah antara baik-baik yang bisa menyintak jiwa bagi sesiapa yang mendengar lagu nyanyian kumpulan Medina ini. Iman jika ditafsirkan dalam bahasa Arab adalah percaya. Manakala dari segi istilah pula, iman adalah membenarkan dengan hati segala sifat dan keagungan Allah, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan tindakan yakni perbuatan. Oleh kerana pentingnya iman di dalam Islam, mari kita dengar tentang kemanisan iman. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa yang memiliki 3 perkara, nescaya dia akan dapat merasakan kemanisan iman, iaitu dia mengasihi Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain, dan dia mengasihi seseorang hanya semata-mata kerana Allah, serta dia benci kembali kepada kufuran selepas dia diselamatkan oleh Allah daripadanya, sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Daripada hadis ini, jelas terbukti Nabi mengajar kita tentang kemanisan iman, iaitu pertama, kita disuruh mengasihi Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain. Kadangkala dalam hidup kita lebih suka menjadikan orang lain sebagai idola kita. Sebagai contohnya, ramai remaja hari ini mengkiblatkan K-pop dan artis-artis barat. Masya Allah, malunya kita kepada Allah. Nak marah, tapi kena sabar. Mungkin mereka belum tahu betapa besarnya kemanisan iman. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, sekiranya kamu kasih kepada Allah, maka ikutlah aku. Islam menyuruh kita mengasihi Rasul sebagai ikutan dalam kehidupan seharian kita. Hadirin hadirat sekalian, yang kedua, kita menyuruh mengasihi seseorang hanya semata-mata kerana Allah. Bolehkah kasih ke orang ni? Bolehlah, dengan syarat kasih kita itu kerana Allah, bukan kerana harta dan pangkat, bukan kerana wajah dan paras rupa. Malahan sunat kita memberitahu sahabat kita cinta dan suka kepadanya kerana Allah. Dan yang ketiga, Islam menyuruh kita kembali kepada kufuran. Islam menyuruh kita membenci kembali kepada kufuran selepas mendapat hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Islam dah ajar kita, kalau dah buat silap tu, cepat-cepatlah bertaubat. Kalau dah bertaubat tu, taubatlah yang betul-betul atau taubat nasuha. Ingat tu hadirin sekalian, kita disuruh bertaubat, bukan buat dosa. Sidang hadirin sekalian, sebagai orang Islam, kita perlulah menetapkan iman dalam diri kita supaya kita tidak tidak tergolong dalam golongan yang dibenci oleh Allah. Sentiasa dekatkan diri dengan Allah supaya kita tidak alpa dengan keadaan yang penuh dengan pancaroba. Syaitan sentiasa ada dengan kita untuk menggoda hamba Allah melakukan perkara terkutuk. Iman yang kuat tidak akan tergoda dengan raya syaitan dan sentiasa memikirkan keagungan Allah. Kesimpulannya, untuk mendapat cinta Allah, untuk selamat dan teguh di tali Allah, kita haruslah terus membaiki iman, kerana iman itu turun dan naik. Semoga dengan iman kita ini, kita mampu menggapai syurga Allah. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 201. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari azab api neraka. Ya Allah, kuatkanlah iman kami di mana sahaja kami berada. Amin. Al-Quran, pemangkin kepribadian mulia. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.